Assalamualaikum. Maaf, boleh ke saya nak tanya? Anak saya 11 tahun. Dia suka memberontak, tak dengar saya cakap. Mungkin sebab saya garang dengan dia dulu-dulu. Mungkin sebab saya salah didik. Saya tak tahu nak tackle semula dia macam mana. Dia anak sulung. Dia mungkin juga cemburu sebab saya banyak pay attention dekat adik-adik. Bila kita bercinta, kita tak pernah fikir benda ni. Bila kita berkahwin, dapat anak yang pertama, kita seronok, kita gembira. Tapi kita tak sertakan lahirnya anak tu dengan lahirnya ilmu-ilmu mendidik anak. Bila anak itu makin besar, ilmu kita tidak membesar sama. Ilmu kita statik, kekal begitu je. Maka akhirnya berlaku konflik-konflik yang sangat besar. Pada kumpulan Ar-Rayyan, kumpulan As-Sakinah, besok malam kita jumpa dalam seminar online kita, kelas online kita. Kita akan bicara benda ni. Ada banyak mak bapak terperangkap dengan kepercayaan palsu, kepercayaan yang salah dan silap. Mereka percaya anak bila besar, anak boleh fikir sendiri. Kita kena bimbing tuan-tuan. Kalau Nabi fikir macam tu, Islam tak sampai pada kita. Nampak tak? Kita kena bimbing anak kita. Oleh kerana kita sedar kita adalah pembimbing yang terbaik dalam kehidupan anak-anak, maka kita kena ada ilmu. Kita kena kuasai ilmu. Sebab kita kena lead anak-anak kita. Bagi kumpulan As-Sakinah, saya dah kongsi anda formula Islam. ISLAN, lead. We all are leader. Kita adalah pemimpin. As a leader, we must lead ahli keluarga kita. Kita nak pimpin ahli keluarga kita. Kalau kita nak pimpin, kita mesti ada ilmu. Kalau kita nak pimpin anak-anak kita, kita mesti ada knowledge. Kalau kita nak pimpin anak-anak kita, kita mesti ada sesuatu yang anak kita tak ada. Seorang leader, dia mesti bijaksana. Fatana. Dia mesti ada fatana, amanah, sidik, tablik. Itu Nabi bawa dalam hidup Nabi SAW. Bila kita nak pimpin anak-anak kita, kita kena faham anak kita makin hari makin membesar. Sudahkah kita membesar-besar? Sudahkah kita menambahkan ilmu supaya ilmu tadi itu mampu untuk kita manfaatkan ketika anak kita dah besar nanti? Kadang-kadang ilmu kita sekadar ilmu untuk didik anak umur 6, 7, 8 tahun. Bila anak dah 15, 14 tahun, kita tak tahu macam mana nak tarik dia dekat dengan kita. Sebab ilmu kita sesuai untuk budak 6, 7, 8, 9 tahun. Mak bapak tak pernah memperbarui ilmu mereka. Hadir majlis ilmu kita malas. Kat sekolah kita bermusuh dengan cikgu. Apa cikgu buat salah saja. Apa cikgu buat semua salah. Nampak tak? Adab kita dengan guru pun tak ada dah. Jadi siapa nak bimbing anak kita kalau tak ada guru? Kitalah gurunya. Kemudian kita ni malas nak baca buku. Malas nak hadir majlis ilmu. Kuliah-kuliah tak pergi. Nampak tak? Dah ada handphone, dah ada kemudahan, tak nak manfaatkan. Balik-balik tengok movie, balik-balik tengok cerita. Ceramah-ceramah agama tak diselaknya. Ceramah-ceramah agama tidak diikutinya. Jadi macam mana ilmu tu nak berkembang? Takkan tengah-tengah tidur ilmu sampai. Takkan tengah-tengah tidur bangun-bangun je dah jadi pandai. Jadi mak bapak yang pandai. Akhirnya kita cedok sana, cedok sini. Bersandar berdasarkan kepada masalah kita. Tanyalah orang ni, tanyalah orang tu. Salah tanya, sesat jalan tuan-tuan. Tak tanya lagi sesat. Salah tanya, salah orang, sesat jalan. Nampak tak? Satu kita kena belajar. Mudah-mudahan live seperti ini menjadi salah satu ikhtiar kita, salah satu usaha kita untuk bantu sesama kita. Bila anak dah besar, kita mesti ada cara mendidik anak remaja. Kita mesti ada ilmu mendidik anak remaja. Anak-anak kecil, engkau bagi kartun dia tengok 24 jam tak ada masalah. Nampak tak? Apakah anak dah umur 15 tahun nak tengok kartun lagi? Adakah itu adalah makanannya? Tidak. Nampak tak? Masa kecil-kecil, kita tak berkawan dengan dia. Kita benarkan kartun kawan dengan dia. Jadi pemikiran dia pun kartun. Pemikiran dia pun rosak. Bila kita tak berkawan dengan dia, kita tak jadikan dia sahabat, kita tak duduk sama dengan dia, tak berbual mesra dengan dia, besok dia besar, dia mencari kawan-kawan yang mungkin tak betul, yang mungkin tak benar akhlaknya, mungkin tidak betul adabnya. Dan dia jadikan kawan-kawan itu sebagai pegangan hidup dia. Dan benda yang salah dia akan anggap benar. Benda yang salah dia anggap betul. Benda yang betul dia anggap salah. Satu kalau budak-budak remaja tengah lepak-lepak kawan nak pergi solat, kata, alah macam bagus nak solat. Relax lah bro. Nampak tak? Jadi bagi dia kalau solat tu macam bagus. Jadi
Bila masuk dalam kumpulan-kumpulan bermasalah ni, kita nak buat baik, kita serba salah. Masuk budak-budak bermasalah, dalam tim bermasalah, nak buat benda baik jadi serba salah. Akhirnya, memula ada perasaan nak buat, lama-lama termati sendiri. Sebab semua mereka ini lakukan perkara salah. Asasnya, sudahkah kamu bimbing anak-anak kamu untuk ada jati diri? Asasnya, sudahkah kita sedarkan anak-anak kita cabaran yang dia akan jumpa dalam perjalanan hidup dia? Ini isu-isu besar. Daftar dalam keluarga Ar-Ryan, keluarga As-Sakinah. Belajarlah dalam kelas online Sakinah. Apa pun saya bantu anda. Sikit-sikit dalam live ni, kita boleh bantu anda. Kan? Anak remaja tuan-tuan, anak remaja. Dalam kehidupan, gaya hidup keluarga macam mana? Gaya hidup keluarga. Ada banyak keluarga gaya hidup dia, pertama antaranya lah makan. Makan berlaku setiap hari. Tengok Fifi, mbak, badan cantik. Makan lah tu. Semangat. Nampak tak? Makan berlaku setiap hari. Masa makan, waktu makan adalah waktu yang terbaik, antara yang terbaik untuk kita didik, dekat dan mesra dengan anak-anak. Tapi gaya hidup keluarga, makan asing-asing. Makan, ada yang makan tengok TV, ada yang tak seru, tak nak makan gila. Yang ada letih bawa balik sekolah, tak makan lah. Kita cerita waktu malam, lepas maghrib, nak makan. Masing-masing sibuk buat kerja. Ada yang anak kerja, buat kerja rumah. Yang si suami main handphone, yang kita dah lapar sangat makan depan TV. Jadi gaya hidup itu menyebabkan kita hilang anak. Malah ada isteri hilang suami sebab gaya hidup yang salah. Ada suami hilang isteri sebab gaya hidup yang salah. Jadi antara perkara yang kita boleh beli anak kita ialah, kan, kalau kamu asyik nasihat, anak-anak dia tak selesa. Dia jadi bosan. Kena pula mak bapak tak ada knowledge nak karakter orang yang nak nasihat orang. Jadi dia jadi bebel, bukan nasihat. Memula niat yang baik. Tengok respon anak tak berbagus, dah jadi marah pula. Dah jadi geram, dah tinggi suara. Jadi nasihat tadi itu pengakhirannya merosakkan hubungan. Pengakhirannya merosakkan ikatan antara ibu dan anak. Nampak tak? Sepatutnya nasihat tadi mengeratkan perhubungan. Sebab kita tak cukup sabar, kita tak cukup kuat. Dan nasihat-nasihat bebel. Anak tak suka bebel. Akhirnya hubungan tadi jadi retak.